Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita teruskan pelajaran kita yang terakhir dalam topik penaklukan logik kan, iaitu praktis komprehensif kan, latihan yang last sekali dalam buku teks kita kan. Ini simple je, nak bagi kamu hanya nak revise sikit topik ni kan. Okey. Hari kat sini kita tengok terus. Sekejap Yang pertama, tentukan sama ada ayat-ayat di bawah penyataan ataupun bukan. Yang ni pun kadang-kadang boleh menyebabkan masalah besar juga soalan ni, iaitu penyataan atau bukan penyataan. Penyataan atau bukan. Apa maksud penyataan kat sini kan? Penyataan adalah satu benda yang kita boleh bagi tahu sama ada dia adalah benar atau palsu. Kalau benda tu kita boleh nyatakan sama ada dia benar palsu, maksudnya dia adalah pernyataan. Okey. Segi bahasa simple ayat penyata. Ayat penyata yang boleh bagi tahu kita apa yang orang tu nyatakan benar atau palsu. Itu saja. Okey, contoh kat sini kita tengok. Kuboid mempunyai 6 permukaan. Ini sah-sah. Ini adalah ayat pernyataan yang sah sekali adalah ini adalah pernyataan. Pernyataan. Sebab apa? Pernyataan ni adalah pernyataan benar ni. Kuboid ada 6 permukaan, benar. Kalau orang tanya kenapa kamu cakap dia benar? Ini adalah benar, benda yang benar. Okey. Soalan B dia kata selesaikan. Ini dah bukan penyata, ini disuruh kita buat. Ini ayat arahan ni dia kata. Selesaikan terus dia. Dia bukan pernyataan lah. Automatik. Bukan pernyataan. Ni senang cerita dia kan. Okey. C. Setiap silinder mempunyai 2 permukaan melengkung. Kan, mana ada silinder hanya ada satu saja permukaan melengkung. Kan? Tapi soalan tanya betul. Dia tanya apa? Dia tanya penyataan atau bukan. Jadi ini adalah pernyataan. Yang mana pernyataan ni adalah pernyataan palsu. Nampak? Sebab apa palsu? Sebab silinder hanya ada satu saja permukaan melengkung, bukan 2. Okey? D. Jangan lupa bawa buku kerja esok. Ini ayat peringatan. Ini bukan pernyataan. Ini automatik. Bukan pernyataan. Bukan pernyataan. Okey. Yang selalu ramai confuse ni bila ada unknown. Bila ada unknown ni ramai confuse. Ni kamu ingat betul-betul. Ini trik untuk buat soalan antaranya adalah bila dia masukkan unknown. Bila dia masukkan unknown, selalunya kita boleh jadi confuse kat situ untuk soalan ni. Contoh, kan? Tengok, yang pertama. 3x campur 5 sama dengan 6. Ini bukan pernyataan. Bukan pernyataan. Kenapa? Sebab x tu kita tak tahu. Bila kita tak tahu X tu berapa, maksudnya kita tak boleh katakan benda ni, ayat ni adalah benar atau palsu. Bila kita tak boleh tentukan dia benar palsu, maksudnya automatik dia bukan pernyataan. Kita tak boleh klasifikasikan dia. Ini betul ke salah? Benar palsu? Tak tahu. Kan? Dia bagi macam ni je. Nampak? Dia macam soalan selesaikan. Sama macam soalan selesaikan. Dia bagi ni, betul selesaikan. Kadang dia tak bagi tu. Dia maksudnya nak cari nilai X. Apa tu boleh lah. Itu soalan. Kan? Tapi hari ni nak kata pernyataan, dia bukan pernyataan. Okey? Tapi tengok yang bawah. Yang bawah ni pernyataan. Kenapa pula tadi ada anon, ni ada anon juga. Sebab yang ini memang pernyataan. Sebab apa? Dia bagi tahu sasar. Kalau benda ni, kamu kembangkan, inilah dapatnya. Macam tu. Itu maksudnya benda ni akan jadi pernyataan. Dia kata, okey, kalau benda ni kita expand, kita akan dapat benda ni. Ini kita panggil dia pernyataan sebab dia fakta. Dan benda ni juga adalah pernyataan sebab dia juga adalah benda yang benar. Pernyataan yang benar kat situ. Itu namanya pernyataan. Okey. G. Amboi, cantiknya bunga ini. Ini ayat seruan. Ada lagi seruan maksudnya. Kan? Kat sini. Ini automatik. Bukan pernyataan G ni. Kan? Bukan pernyataan. Okey. Yang ini senang H. Ahli PDRM ialah pegawai kerajaan. Nampak? Ini automatik. Ini pernyataan. Dan dia juga adalah pernyataan yang benar. Sebab PDRM adalah memang pegawai kerajaan. Kalau ditambah kat luar, kat belakang ni. Ahli PDRM ialah pegawai kerajaan Thailand. Pun benar, pun pernyataan bukan benar. Pernyataan tapi pernyataan palsu.
Okey, tengok macam ni. Ini melibatkan nombor semua. Kalau nombor semua, maka ini automatik dia akan jadi pernyataan. Walaupun yang ini sebenarnya adalah pernyataan palsu. Sebab dia tak nak tahu pun benar palsu. Soalan tanya, adakah ayat-ayat di bawah pernyataan atau bukan? Justifikasi kita senang aja. Okey, kalau kita kata dia pernyataan, kita kena buktikan sama ada benar atau palsu. Contoh macam ni. Ni saya bagi tahu ini adalah pernyataan. Jadi sebab apa? Sebab ini adalah pernyataan benar. Benar pula. Palsu. Palsu lah. 3 campur 5 lebih besar pada 8. Palsu. Sepatutnya 3 campur 5 sama dengan 8. Ini simple je. Cuma nak tahu bahawa pernyataan dengan pernyataan, dan yang saya nak tekankan kat sini hanyalah melibatkan unknown 2 ekor ni. 2 ekor ni adalah melibatkan unknown. Okey? Kita terus pergi nombor 2 kan. Tengok. Jadi soalan ni sebenarnya saya tekan kat sikit apa? Benda yang patutnya kamu boleh jawab. Sebab dari dalam 6 markah. Saya target dalam soalan ni mungkin 6 markah. Dia boleh pergi 10 tau kan. Dia boleh pergi 10. Kalau dia letak banyak lagi A, B, C, D macam tu dia pecah-pecah. Kan? Tu jangan rugi markah untuk soalan ni. Kan? Tapi saya beritahu bukan sahaja pelajar. Saya pun selalu kadang-kadang buat salah benda ni. Jadi kalau dalam 10 markah tu kita target topik ni kalau boleh kita kena score, kita kena dapat more than 80% lah. Maksudnya kalau markah dia markah penuh 10, kita kena dapat 8 lah. Jangan kurang lah, rugi kan. Okey. Nombor 2, tentukan sama ada pernyataan di bawah benar atau palsu. Sekiranya palsu, dia tadi justifikasi, sekarang sekiranya palsu berikan satu contoh penyangkal. Sudah. Apa penyangkal maksud? Penyangkal ni. Okey. Contoh yang ini dia bagi, nampak? Yang ini macam tadi. Macam F tadi. Yang ini kalau kita kembangkan benda ni, kita akan dapat benda ni. Kalau kita kembangkan yang ini, kita akan dapat benda ni. Okey? Jadi yang ini tak ada masalah. Ini adalah pernyataan dan pernyataan dia adalah benar. Nampak? Jadi benar. Bila benar maksudnya perlu tak kita bagi penyangkal? Tak payah. Dia memang benar. Dia nak yang palsu je, sekiranya palsu. Okey? Semua integer bernilai positif. Okey, yang ini yang best. Kan? Semua integer bernilai positif. Palsu. Okey, macam mana kita nak bagi penyangkal? Tengok soalan dia. Berikan satu contoh. Satu contoh penyangkal. Bukan dia suruh buat penyangkal untuk semua, tak. Jangan silap. Penyangkal satu je. Soalan kata apa? Semua integer bernilai ada yang negatif. Soalan tanya balik, yang mana? Bagilah contoh satu. Itu maksud penyangkal. Nampak? Itu maksud dia. Jangan bagi semua. Aku nak satu contoh je. Jangan banyak. Kamu bagilah apa-apa yang negatif. Contoh kamu bagi. Negatif 2 adalah integer negatif. Contoh macam tu. Itu namanya penyangkal. Nak sangkal benda ni. Sebab kita kata palsu. Kenapa kau cakap palsu? Apa penyangkalnya? Ni. Tapi jangan bagi semua. Satu je. Satu tu pula ada apa? Contoh. Satu contoh. Okey. Nombor pecahan adalah lebih kecil daripada 1. Ada yang besar. Macam tu. Kita akan cakap ada yang besar. Iaitu pecahan apa? Tak wajar. Kan? Kita tadi cakap lah. Okey. Nombor pecahan adalah lebih besar, lebih kecil daripada 1. Kita cakap itu palsu. Betul kita cakap ada yang besar. Pecahan tak wajar. Semua besar. Tak boleh. Dia nak satu contoh je. Bagi je apa-apa contoh yang melibatkan pecahan tak wajar. Contoh kan saya bagi kata 4/3 adalah pecahan yang lebih besar daripada 1. Dia tak perlu bagi tahu pun pecahan wajar atau tak wajar sebab ayat dia kat sini lebih kecil. Sangkal kita nak bagi tahu ada yang lebih besar. Macam tu cerita dia. Ini kita panggil dia penyangkal. Okey? D. Semua pepenjuru adalah pembahagi 2 sama serenjang. Semua pepenjuru adalah bahagi 2 sama serenjang. Ini sebenarnya pepenjuru yang membahagi 2 sama serenjang ni paling famous sekali adalah rhombus.
Kan? Yang sama serenjang ni rhombus. Rhombus yang paling famous sekali. Nampak? Sebab dia serenjang dan kiri kanan dia sama besar. Berpenjuru. Yang macam ni, berpenjuru ni ke sini pun sama, nampak? Ini untuk rhombus. Tapi sebab dia kata semua, kita boleh kata dia palsu. Kenapa? Ada juga berpenjuru yang tak sama serenjang. Contoh seperti apa? Lelayang ni. Ini kita panggil lelayang. Yang ini sama. Tapi yang ini tak sama panjang dua ni. Kan? Jadi macam mana nak sangkal dia? Palsu. Kita kata perpenjuru adalah pembahagi dua sama serenjang. Sangkal dia ayat dia senang je. Perpenjuru bagi lelayang adalah, kita tukar ni, bukan boleh, pembahagi dua sama serenjang. Macam tu. Itu cara kita sangkal. Kita ayat tu je kita ubah. Sangkal dia, bangkang dia. Okey? Kita pergi. Nombor 7. Mana nombor 3? Nombor 3 dah lari dah. Sunan saya. Kat belakang. Okey. Kita tengok soalan nombor 3. Okey. Tentukan sama ada pernyataan majmuk berikut adalah benar palsu. Okey, majmuk macam mana cerita? Majmuk biasanya melibatkan apa? Dan, kan? Atau, kan? Dan atau. Okey, cuma biasanya atau ni dia lebih suka pada yang benar. Dan dia lebih suka pada yang palsu. Kenapa? Sebab kalau atau, janji ada benar, dia akan jadi benar. Asalkan ada benar, salah satu benar, dia akan jadi benar. Contoh atau, kalau sebagai benar atau benar, jawapan dia benar. Benar atau palsu, jawapan kita tetap benar. Palsu atau benar, jawapan kita masih lagi benar. Sebab apa? Syarat dia, asal ada benar je benar. Hanya palsu atau palsu saja yang akan menghasilkan palsu untuk atau. Itu syarat dia untuk atau, kan? Dan pula terbalik. Dia suka kat palsu. Kan? Jadi kalau benar dan benar, ini saja yang akan menghasilkan benar. Sebab yang lain, asal ada palsu je dan palsu, dia akan jadi palsu. Palsu dan benar pun akan jadi palsu. Apatah lagi palsu dan palsu. Automatik dia palsu. Ini cerita dia untuk majmuk yang melibatkan apa? Dan atau. Kan? Jadi kita cek tengok soalan yang pertama ni. 2 kuasa 6 sama dengan 64. Ini benar. 2 kali 6, 26. Ini palsu. Dia tak apa? Dan. Dan ada palsu je terus jadi palsu. Okey. 9 kuasa negatif 1, 1/9. Ini benar. Okey, 9 adalah faktor bagi 72. Ini pun benar. Sebab apa? 72 boleh bahagi dengan 9. Kan? Faktor. Jadi, benar-benar akan jadi benar. Dia kena tahu juga. Kena tahu juga matematik dia. Kan? Okey. Subset. 25 adalah subset bagi ni. Palsu mana ada? Subset maksudnya adalah orang yang ada dalam ni. Kan? 2 ada, 5 tak ada. Ini palsu. Kan? Gabung dengan 57. Ni gabung dengan 57. Tak habis aku baca. Saya baca ayat dia tak habis. Kan? 25 adalah subset kepada ini yang bergabung dengan 57. Kan? Okey. Jadi jawapan kita kat sini benar lah. Sebab bila yang ni gabung, yang ini adalah subset hasil pada gabungan dia orang ni. Sorry. Kan? Okey. Atau kalau ada benar, tak payah tengok yang ni. Terus benar je. Atau asal ada benar, dia akan jadi benar. Okey. 90% darab dengan 80%. 90 darab 80% sama dengan 70. Kan? Atau 8 darab 8 darab 8 sama dengan 324. Yang ni kita cek. 8 kuasa 3. Betul ke 324? Salah, kan? 512. Jadi 90 darab 80.
Pun tak betul juga. Jadi kat sini, yang ini palsu, ini pun palsu. Jadi walaupun dia atau palsu-palsu, jawapan kita adalah palsu. Ini kena ingat lah. Okay. Walaupun atau dia lebih suka kat benar, ada juga yang palsu. Dan juga walaupun dia suka dekat palsu, ada juga yang benar. Okey? Ini kena ingat. Ini bila kita panggil apa ni? Penyataan majmuk. Okey? Nombor 4. Nombor 4 kat sini, kita tengok cerita dia. Tulis satu penyataan yang benar dengan menggunakan pengkuantiti semua atau sebilangan bagi objek dan ciri-ciri berikut. Semua ni, dia kena jaga. Perkataan semua ni, dia sama macam tadi. Semua, dia lebih suka dekat palsu. Tapi ada yang benar. Macam tu. Sebilangan pula, dia lebih suka kepada benar. Maksudnya, bila kita guna perkataan sebilangan, banyak yang mungkin mudah jadi benar. Tapi ada juga palsu. Kena cek. Kita tengok. Contoh kat sini, heksagon. Fakta. Okay. Heksagon mempunyai 6 bucu. Maksudnya, heksagon ni, apa-apa heksagon mesti 6 bucu. Jadi yang sesuai untuk kita jadikan benar adalah semua. Nampak? Sebab memang heksagon 6 bucu. Itu semua. Bulatan mempunyai jejari 18. Ini apa yang sesuai? Tak semestinya bulatan jejari 18. Ada juga yang lain. Ini kita panggil dia sebilangan. Yang sesuai. Segitiga mempunyai 3 paksi simetri. Ada juga segitiga yang tidak mempunyai 3 paksi simetri. Macam mana? Segitiga kaki sama. Segitiga kaki sama. Segitiga ada yang tak ada paksi simetri langsung. Kan? Yang ni maksudnya kita lebih susah kita panggil apa? Sebilangan. Itu cerita dia. Okey? Nombor 5. Senang je. Cuma kat sini sama macam dia lah. Semua kena cek. Kalau betul-betul fakta, kita pakai semua. Kalau ada yang lain lagi yang terlibat, kita pakai sebilangan. Okey? Nombor 5. Tentukan antijadian. Okey, dan akibat. Ni senang je. Antijadian. Antijadian ni adalah jika. Akibat ni adalah maka. Itu cerita dia, senang lah. Tak habis. Ni saya cerita macam tu, kamu dah dapat cerita dah. Maksudnya tentukan antijadian. Siapa antijadian? Jika ni antijadian. Kan? Okey. Yang belakang ni, ini maka ni akibat. Sama juga. Jika ni kena ambil semua. Perimeter segi 4 tepat ialah sampai koma. Kan? Kemudian dia punya apa? Maka luas ni adalah dia punya apa? Akibat sampai habis ayat. Jika antijadian, maka akibat. Itu cerita pasal antijadian. Kan? Okey. B. Bina satu implikasi yang sesuai berdasarkan setiap pasangan implikasi berikut. Okey. Bila dia kata satu implikasi, untuk gabungkan dua implikasi, dia bagi dua, dia suruh buat satu. Kan? Jadi, formula kita senang je, iaitu kita akan letak jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika. Okey? Yang mana kita nak follow? Kita kena follow dia punya antijadian ni. Antijadian dan dia punya akibat ni. Okey, kita kena ambil yang atas. Yang paling sesuai kita ambil yang atas. Yang mula-mula. Contoh kat sini, jika X ialah gandaan 10. Jadi kat sini jawapan kita kena buat X adalah gandaan 10. Jangan letak jika pula. X adalah gandaan 10. Jika dan hanya jika, ambil belakang ni. X ialah gandaan 5. X ialah gandaan 5. Ambil yang atas, jangan ambil yang bawah. Okey, ni atas. Biasanya kita akan ambil yang atas. Sebab dia jika P maka Q. Yang ni jika Q maka P, dia terbalik. Okey, sama. Cerita ni sama juga. Kalau dia kata, dia bagi dua implikasi suruh jadi satu, namanya kita akan gunakan jika dan hanya jika. Dan ambil yang atas ni.
6, 6. Macam tu. Okey. Nombor C. C, bina dua implikasi yang sesuai bagi setiap implikasi berikut. Bina dua. Dia terbalik lah. Tadi dia kata bina satu. Bina satu maksudnya dia kena bagi dua. Gabung jadi satu. Okey. Bila dia bina dua maksudnya dia kena bagi satu, pecah jadi dua. Kat mana pecah? Kita akan ambil daripada jika dan hanya jika. Daripada jika dan hanya jika kita akan dapatlah yang depan dan belakang. Jadi yang saya ambil, yang ni adalah P, yang ni adalah Q kita panggil. Di jawapan kita pecah dua, dia akan jadi jika P dulu, maka Q, bawah dia baru jadi jika Q, maka P. Maksudnya kita ambil dulu, kiri kanan, lepas tu baru terbalik. Pecah dua. Ini kita panggil dia apa? Bina dua implikasi. Kalau dia buat bina satu implikasi, dia kena gabung. Dia bagi dua, gabung. Jika maka, jadi jika dan hanya jika. Okey? Simple je. Satu lagi. Saya teruskan. Yang ni yang simple-simple saya laju sikit lah. Terus tulis pernyataan yang diminta dalam kurungan bagi setiap yang berikut dan tentukan nilai pernyataan yang ditulis. Sekiranya palsu, berikan justifikasi anda. Ni akas, kontraposisi, songsangan, penafian, macam-macam cerita dia ni. Okey, ini saya cerita pasal implikasi, susunan dia. Implikasi, lepas implikasi, akas. Okey, lepas akas, songsangan, baru kontrapositif. Okey, dan penafian dia lain. Dia dalam grup lain. Dan penafian ni dia simbol dia macam ni. Penafian simbol dia macam ni. Ini simbol untuk penafian. Kita nafikan sesuatu. Okey. Contoh, apa implikasi ni? Implikasi ni biasa melibatkan jika. Jika P, maka Q. Ini kita panggil dia implikasi I. Okey, akas. Apa cerita akas pula? Akas, kerja kamu hanya terbalikkan implikasi. Dia akan jadi jika Q, maka P. Ini namanya akas. Boleh jika Q, maka P akas. Kan? Lepas akas apa? Songsangan. Songsangan, kamu nafikan akas. Nafikan akas. Dia akan jadi apa? Jika bukan Q, maka bukan P. Itu cerita dia. Kita nafikan akas. Kan? Okey. Kontrapositif. Kontrapositif, songsangan ni terbalikkan. Terbalikkan songsangan. Dia akan jadi jika bukan P, maka bukan Q. Sebab tu saya susun dia AISK ni. Kan? Sebab kita buat apa? Akas. Terbalik dulu, baru kita songsang, maksudnya kita nafi. Nafi terbalik. Itu kita akan jadi benda ni. Nampak? Okey. Contoh. Cerita dah soalan nombor 6. Tengok. Jika, saya ambil ni. A dan B, alpha dan beta adalah dua sudut pelengkap, maka alpha dan beta sama dengan 90 darjah. Akas maksudnya apa? Terbalikkan. Ni ke depan, ini ke belakang. Jawapan kita akan jadi apa? Jika alpha campur beta sama dengan 90, maka alpha dan beta adalah dua sudut pelengkap. Itu namanya akas. Akas dia terbalikkan je cerita dia. Okey? Yang kedua dia nak apa? Kontrapositif dia ujung. Kontrapositif. Kontrapositif maksudnya apa? Dia sama dengan implikasi dia macam tu. Cuma dia nafikan implikasi, nampak? Ni dua geng ni kalau kita ambil nafian. Okey, contoh implikasi kita, jika W lebih besar daripada 20, maka W lebih besar 30. Macam mana nak nafikan lebih besar? Ini kena ingat. Untuk lebih besar, dia punya lawan dia adalah lebih kecil atau sama dengan. Kena ingat lawan dia. Dia bukan lebih kecil saja, dia ada sama dengan. Okey?
Kalau lebih kecil, lawan kita lebih besar atau sama dengan. Ini kita panggil dia penafian. Yang ni, kalau yang ni P, yang ni bukan P. Okay. Kalau sama dengan, nafi dia slash. Bukan sama dengan. Ini untuk simbol. Jadi jawapan kat sini senang aja. Jadi jawapan kita, kontrapositif, dia follow je, dia tak ubah. Dia tak terbalikkan, cuma ubah simbol. Simbol ni akan jadi apa? Lebih besar akan tukar jadi W lebih kecil atau sama dengan 20. Kena tulislah jika. Nanti lupa pula tulis jika, jangan ubah apa-apa. Maka W lebih kecil atau sama dengan 30. Ini kita panggil dia kontrapositif. Kontrapositif. Kamu ubah situ je, sikit je. Okey, itu cerita dia. Ingat Boleh? Okey. C. Dia nak apa? Songsangan. Apa songsangan? Okey, kalau yang ini adalah dia punya aplikasi, nak buat songsangan, kamu kena buat akas dulu. Balik. Kemudian baru kita nafikan. Songsangan terbalik dulu baru nafi. Kan? Ingat, songsangan. Nampak? S. Kita kena terbalikkan dulu, baru kita nafi. Itu namanya songsangan. Dia apa jawapan untuk C ni? Untuk C kat situ, jawapan kita adalah apa? Jika, kita terbalik ni dulu. P kuasa 2, nafikan dia. Kosong, maka P lebih kecil atau sama dengan kosong. Itu kita panggil dia apa? Songsangan. Okey? Penafian macam mana? Penafian kita nafikan terus dia. Tidak ada jika maka. Poligon mempunyai hasil tambah sudut keluaran 360. Nafikan dia apa? Mempunyai, kita tukar apa? Tidak mempunyai. Perkataan dia simple. Letak tidak je, dia terus jadi. Letak tidak je. Okey? Senang ya, nafi senang je. Letak tidak atau bukan, macam tu. Itu kita panggil dia penafian. Okey? Habis cerita kat sini. Cuma yang penting ingat ni, IASK. Implikasi, akas, terbalikkan implikasi, songsang, nafikan akas, kontrapositif, terbalikkan songsangan. Okey? Okey, seterusnya 3, 6, nombor 7. Mana nombor 7 tadi? Boleh Okey. Nombor 7 sekarang ni adalah lengkapkan hujah berikut untuk membentuk hujah didaktif yang sah dan munasabah. Yang ini kena penting ni. Yang sah dan munasabah. Apa maksud sah? Sah maksudnya dia mengikut sistem. Dia mengikut sistem dia. Apa sistem untuk semua? Untuk semua simple je. Untuk semua A ialah B. Contoh semua A ialah B. Bawah dia kena orang lain. Tak boleh orang dua ni. Kena orang lain. Contoh C ialah A, C ialah B. Dan nak jadi munasabah, ini kena benar, ini kena benar, ini kena benar. Semua benar munasabah. Nak sah dia kena susun macam ni. Contoh kat sini kita tengok cerita dia. Semua faktor bagi 4, yang ni akan jadi A. Faktor bagi 8, ini akan jadi B. Tengok. Faktor bagi 4, ni A. Jadi ini adalah benda baru, di C. Jadi dekat kesimpulan dia, benda baru ni akan diulang. 2 ialah ambil B. Macam tu cerita dia. Faktor bagi 8. Itu kita nak jadikan dia sah. Bila dah sah, baru kita cek munasabah tak. Biasanya kalau dah macam ni cerita dia, biasanya dia akan jadi munasabah lah. Tengok. Okey, ini senang je. Cuma kadang-kadang kita tak tahu nak buat macam mana bawah ni. Kalau tak tahu buat, tengok. Dia ingat dia punya ni, formula untuk semua. Formula untuk semua. Okey. Untuk permis 1 ni, kita biasa kita pakai semua. Kita jarang sangat pakai. Memang saya tak pernah jumpa dalam SPM lagi, kita pakai sebilangan. Tak ada. Untuk permis 1 biasanya semua jika maka. Semua jika maka. Itu untuk permis 1. Okey. B.
Jika, maka. Tengok yang ni. Apa cerita dia ni? Untuk jika maka pula, jika P, maka Q. Jika P, maka Q. Dia ada dua kaedah untuk nak buat dia, untuk jadikan dia sah. Yang pertama, bawah tu, P adalah benar. Maksudnya P tu adalah benar. P ni kena follow benar. Bawah dia Q adalah benar. Itu. Kan? Okey. Satu lagi. Jika P, maka Q. Kan? Bawah ni, dia kena buat apa? Bukan, kalau kita nafikan dia, kita kena letak Q dulu. Bukan Q, bawah dia baru bukan P. Kalau dia terbalik, namanya tidak sah. Yang ni pentingnya, bahaya kat sini. Lupa selalu kat sini. Kan? Contoh soalan ni tengok. Jika X sama dengan 5, maka 2X campur 8 sama dengan 18. Maksudnya ini P, ini Q. Kan? Yang ni dia bagi buat bawah. Bawah ni Q. Cantik. Atas kita siapa? P. Macam tu je. Siapa P kita? X sama dengan 5. Salin je. Dah siap. Boleh faham? Dia kena ingat ni. Benda ni. Ni kena ingat ni. Ni kena ingat. Kalau dia ada berlaku penafian, dia kena bawah dulu. Kena Q dulu. Kan? Okey. Contoh ni permis 1. Tengok. Ada berlaku apa? Ada berlaku penafian. Nampak? Kalau berlaku penafian, cerita dia, kita hanya boleh gunakan jika maka. Siapa dulu? Bawah dulu. Okey. Jawapan kita jika A sama dengan B. Ingat kalau bawah dia nafikan P, jika kita masih P kita tak boleh buat yang penafian punya, kita kena buat yang biasa punya, yang positif punya. Kan? Jika A alpha sama dengan B, beta, maka salin ni. Sin kuasa 2 alfa campur cos kuasa 2 beta sama dengan 1. Jangan buat tak sama. Kat bawah aja. Kat bawah ni berlaku penafian. Kalau penafian macam mana? Kita kena buat Q dulu baru P. Itu kena ingat tu. Kadang-kadang yang ni selalu lupa banyak. Bukan saya kamu. Saya pun kadang-kadang nak ingat ni. Susah juga. Kadang-kadang terlupa. Jadi kena letak buat satu nota. Betul ingat. Ini untuk apa ni? Untuk sama ada sah atau tidak sah. Sah atau tidak sah. Tengok betul. Okey. D. Permis 1. Ini jika sama tak? Jika P dibahagi tepat dengan 18. Ini P. Maka P ialah gandaan 18. Ini Q. Okey. Kemudian dia kata kat sini 54 boleh dibahagi tepat dengan 18. 54 boleh dibahagi tepat dengan 18. Kejap D. Saya salah betul lah ni. 54 boleh dibagi tepat dengan 18. Ini P lah. P. Cuma P ni dia dah ganti dengan 54. Dia boleh macam ni. Sistem dia sama sebab dia follow P. Di bawah kita kena ambil Q. Bila bawah kita kena ambil Q, yang P ni kita kena follow. Kita kena ganti juga. Jadi 54 ikut ayat dia. Ialah gandaan bagi 18. Dia masih follow P, Q. Yang ini pun P, yang ini adalah Q. Bukan huruf ni bukan huruf P ni. Maksudnya saya buat dia punya susunan untuk nak jadikan dia sah. Susunan ni P, Q, P, Q. Okey. Yang ini pun sama. Tapi kita nampak ada berlaku apa ni? Ini ada berlaku penafian. Penafian. Kan tadi sudah cerita. Kalau macam ni, penafian dia adalah macam ni. Maksudnya berlaku penafian. Bila berlaku penafian, maksudnya dia kena siapa dulu? Dia kena Q dulu. Q dulu baru P. Jadi kita kena ambil atasnya. M lebih besar, maksudnya dia apa? Lebih kecil atau sama dengan kosong. Itu kita panggil dia, kita kena buat penafian. Sebab Q dulu, maksudnya ada berlaku penafian. Okey. Semua fungsi kuadratik. Semua fungsi kuadratik mempunyai titik pusingan. Tengok cerita. Semua fungsi kuadratik
mempunyai titik pusingan. Okey? Dia ada dua ni, fungsi kuadratik satu, titik pusingan satu. Kan? Yang ni mana cerita dia? C ialah A, C ialah B. Yang dia dah bagi yang ini, fungsi Gx mempunyai titik pusingan. Yang ni dia bagi C, yang ini adalah B. Atas kita kena buat CA. Siapa CA? Fungsi Gx mana? Apa? Ialah fungsi kuadratik. Sebab tak ada perkataan semua, kita letak. Fungsi kuadratik. Sebab formula dia adalah C ialah A. C ialah A, C ialah B. Tapi sebab perkataan mempunyai, dia tak tulis lah. Ialah mempunyai, dia letak mempunyai je lah. Kan? Kat situ. Tu cara kita tulis dia. Formula untuk apa? Formula untuk semua. Okey? Dia boleh faham kan? Ingat balik. Ni, kena ingat yang penting ni. Yang ni. Semua A ialah B, C ialah A, C ialah jika P, maka Q, P ialah benar, Q adalah benar. Okey. Jika P maka Q, penafian dia bawah dulu, dia kena ni. Dia kena terbalik ni. Kan? Kanan dulu baru kiri. Kalau berlaku penafian. Kan? Kena ingat ayat dia kan. Okey. Sebelah terus nombor 8. Ya, kalau ada soalan kamu tanya terus kan. Nombor 8, diberi luas permukaan sebuah kon. Bina satu kesimpulan secara didaktif. Bina satu kesimpulan secara didaktif. Bagi luas permukaan 5 kon yang sama dengan keadaan jejari dia 7 dan S sama dengan 13. Okey. Jadi ni soalan kita panggil dia kesimpulan secara didaktif ni, dia macam jawab soalan je. Dia bagi formula ni, diberi luas permukaan kon ialah ni, formula kita. Jadi jawapan kita, benda pertama, dia nak apa? Dia nak bina satu kesimpulan secara didaktif. Bagi apa? Luas permukaan 5 kon. Yang ni penting, ayat dia. Sebab kita buat kesimpulan, kita kena tengok apa dia nak soalan tu. Kan? 5 permukaan bagi 5 kod. Kan? Yang sama. Kan? Ialah apa? Itu kena buat. Ialah apa? Jadi ayat dia, jawapan kita kena ulang soalan dia. Kesimpulan untuk apa? Luas permukaan 5 kon yang sama ialah masukkan dia punya apa? Formula kita kira kejap kat sini. Berapa jejari dia? 7 Jadi pi kali 7 dengan 7 campur dengan 13. Kan? Sini kita akan dapat kalau kamu kira 20 apa ni? 20 kali 7, 1 kali 5. Sebab apa? Ada 5 kon. Jadi semua akan jadi 20, 100, 700. Jawapan ialah 700 pi. Kan? Unit kita adalah cm kuasa 2. Itu cerita dia. Macam jawab soalan. Kesimpulan didaktif ni macam kita jawab soalan. Dia bagi formula, dia bagi maklumat, kamu jawab soalan berdasarkan maklumat diberi menggunakan formula yang dibagi. Macam tu cerita dia. Itu kita panggil apa? Kesimpulan secara didaktif. Nak start macam mana? Pergi tanya, tengok soalan dia nak apa. Bina satu kesimpulan, bagi apa? Itu starting kita ayat dia. Okay? B pula. Diberi persamaan garis lurus. Ada formula ni. Ada formula. Persamaan garis lurus ialah. Okey, formula. Tapi soalan dia nak mula kat mana? Bina satu kesimpulan secara didaktif. Bagi, perkataan bagi tu penting. Ini kita nak start. Persamaan garis lurus PQ, itu kita nak start. Persamaan garis lurus PQ, kita start kat situ. Ialah, itu ayat dia. Persamaan
garis lurus PQ ialah ialah apa? Pakai formula tu. Apa formula dia? Y sama dengan berapa M dia bagi? 3X. C dia 5 tambah 5 siap. Ini kita panggil apa? Kesimpulan secara deduktif. Deduktif. Bahasa Melayu, sorry. Bahasa Melayu, deduktif. Kan? Okey. Ini secara induktif pula. Tadi dia bagi formula, kita jawab. Nampak? Sekarang dia bagi nombor, buat formula. Itu beza dia. Induktif maksudnya buat formula, masukkan formula. Kan? Apa formula kita? Buat formula, pergi cari formula. Formula nak ambil belah mana? Formula kita ambil sebelah kanan. Ni formula. Macam mana nak buat formula? Kita tengok. Yang pertama, yang penting sekali kita tentukan N dulu. Contoh macam ni, N 1, 2, 3, 4 saya nampak. N sama dengan 1, 2, 3, 4, dot. Dia pun 3 titik tau, jangan lebih. Kan? Jadi formula kita apa? 1, 2, 3, 4 kita N kuasa 2 tolak 5. Baru letak benda ni. Tu cerita dia. Untuk apa? Buat formula. Kan? Okey? Tengok B. Sama cerita dia. Ambil belah sini. Apa kesimpulan kita? Saya akan buat dulu. Koma. N saya siapa? Mula dengan apa? Kosong. 0, 1, 2, 3, dot. Nampak? Kita ikut je. Selagi kita boleh ikut. Kalau dia bagi banyak sangat, kita buat cakap sikit sudahlah, jangan banyak. Kan? Apa formula kita? 2, 2, 2, 2, 2. 3 dia baru yang ni. N. Campur 3. Dah siap. Dia tak susah benda ni. Ini senang je cerita dia. Kan? Okey? Terus kita pergi C pula. C sama cerita dia. Kamu dah nampak. Cuma kat sini kita kena tengok. Ada 2 bahagian yang kita kena bina. Satu sini, satu sini. Kita kena bina. Kenapa? Sebab N jelas nampak. N adalah 1, 2, 3, 4, dot. Okey. Cuma kat sini ada 2 tempat kita buat. Sebab apa? 2 tempat ni kita tak boleh nyatakan siapa. Sebab nombor-nombor dia tidak sama. 4 saja sama. Saya akan buat apa? 4. 1, 2, 3, 4 adalah apa? N. 4N campur dengan. Ini 1, 4, 9, 16. Ini maksudnya apa? 1 kuasa 2. 2 kuasa 2. 3 kuasa 2. 4 kuasa 2. Yang mana dalam formula kita jadikan dia sebagai N kuasa 2. Okey? Itu cerita dia untuk buat formula. Ataupun namanya kesimpulan secara induktif. Kesimpulan secara induktif. Okey? Sama ni. Ini senang. Sebab ini jelas nampak kat mana? Sini kena buat. Sini kena buat. Cuma tengok betul-betul dia punya nombor dia. Yang ni mula dengan 1. Yang ni mula dengan 0. Sebab tu kita tentukan N saya. N nak tentukan mana? Kamu nak start 0 ke 1? Suka hati kamu. Contoh, kalau kamu mulakan N kamu, biasanya kita ambil kalau ada 0 dengan 1, kita ambil 1 lah, senang. 0 pun boleh, tak ada masalah. Contoh saya ambil 1. Kalau saya mula dengan 1, 2, 3, 4, dot. Jawapan saya akan jadi 3N campur 2. 0 adalah apa? Kurungan N kita kena tolak 1. N sebab N kita 1. Ini jawapan. Kalau kita N kita mula dengan 1. Ada pelajar, cikgu saya nak buat mula 0. Boleh? Tulislah mula 0. 0, 1, 2, 3. Nampak? Dot sampai sini je lah. Siapa kat sini? Dia akan start dengan apa? Dia akan start dengan 3. Yang ini apa? Yang ini adalah dia punya N tambah 1. Sebab apa? Ini N dia. N dia mula dengan 0. Ini N dia. Tambah 1. Tambah 2N kuasa 2. Itu cerita dia. Dua-dua betul lah. Ikut yang mana kita buat. Dua-dua betul. Okey? Tengok. Ini cerita pasal apa? Induktif. Cuma soalan induktif ni bahaya sikit.
Soalan induktif. Saya tengok dalam soalan SPM sebelum ni. Dia dah 2-3 soalan induktif ni dia dah jadi kebat. Bila dia kebat maksudnya dia tak bagi bentuk macam ni. Dia bagi bentuk contoh luas, ada bilangan kotak apa semua tu, itu bentuk macam tu. Apa kamu buat? Kamu kena susun bagi jadi nombor-nombor. Jadikan nombor. Baru kamu nampak macam mana kita nak jadikan dia secara induktif. Nak bina formula. Cuma kena ingat, induktif maksudnya nak bina formula daripada maklumat yang diberikan. Itu senang faham cerita dia. Okey. Kita pergi nombor 10. Tentukan sama ada hujah berikut hujah induktif atau deduktif. Yang ini yang kacau. Kan? Induktif atau deduktif. Kita tengok. Okey, mula-mula. Semua murid 4 bahagia membuat persembahan pada hari guru. Semua murid 4 bahagia membuat persembahan pada hari guru. Permis 1 kan. Jayanti murid 4 bahagia. Jayanti murid 4 bahagia. Maka Jayanti membuat persembahan pada hari guru. Okey. Kita tengok cerita dia. Untuk formula dia kat sini, untuk deduktif. Ini kalau soalan macam ni, formula dia formula. Untuk deduktif. Okey. Permis 1 dia macam biasa, dia macam tadi kak, macam hujah. Permis 1, permis 2 dengan kesimpulan susunan dia. Kan? Okey, biasanya untuk permis 1 ni kita akan jadikan dia sebagai penyataan umum. Umum maksudnya open. Kan? Yang kedua ni kursus. Bukan kursus. Kursus lain. Kursus kita pergi kursus. Yang ni khusus. Khusus. Permis 1 khusus. Permis salah. Permis 1 umum, permis 2 khusus. Okey, deduktif. Kesimpulan lah. Kan? Cerita dia kaitan Untuk induktif lah. Induktif dia terbalik. Kan? Dia mula dengan benda pertama dia adalah benda yang khusus. Yang kedua dia umum. Kan? Umum. Baru dia jumpa kesimpulan dia. Okey? Kesimpulan dia bukan. Oh, sekejap. Saya silap ni. Saya silap. Bukan. Pemain 2 tak ada. Pemain 2 ni untuk menentu. Pemain 2 digunakan untuk menentukan kesimpulan. Sorry Kan? Dia permis 1 umum, kesimpulan yang khusus. Khusus. Khusus maksudnya dia spesifik. Yang ni pula kesimpulan yang umum. Induktif kesimpulan umum. Umum ni maksudnya formula, sebab tu saya bagi tahu yang tadi. Yang ini adalah formula macam formula. Yang ni benda dia. Yang ini dia bagi benda, dapatkan formula. Tadi kalau pasal formula lah, tapi ayat macam ni kita kena tengok. Contoh tengok. Kita tengok. Semua murid 4 bahagia membuat persembahan pada hari guru. Ini macam dia bagi umum. Nampak? Kenapa umum? Semua orang. Siapa-siapa 4 bahagia buat persembahan pada hari guru. Semua. Kan? Lepas tu permis 2 adalah berkaitan dengan kesimpulan. Jayanti murid 4 bahagia. Jadi kita punya kesimpulan Jayanti membuat persembahan pada hari guru. Nampak? Yang ini khusus. Khusus cerita dia untuk Jayanti sahaja. Bila cerita untuk Jayanti saja, khusus dia umum, khusus maksudnya adalah deduktif. Yang ni kalau cara ayat ni susah nak kadang-kadang kita tak faham kan. Kalau macam ni senang. Ini nampak sasah. Nampak sasah ini adalah induktif. Yang ni yang jelas senang yang nampak. Sebab apa? Dia jadi macam yang ni. Okay, nampak macam ni tahulah. Ni cerita dia kalau nampak macam ni induktif lah cerita dia. Nampak? Sebab dia khusus ni, khusus. Khusus maksudnya apa? Permis yang pertama dia khusus. Hasil tambah 1 dan 3 adalah nombor genap. Maksudnya hanya melibatkan 1 dan 3 je. 3 dan 5 je. 5 dan 7 je. 7, 9 je. Nampak? Kan? Kesimpulan dia adalah umum.
kesimpulan dia adalah umum. Ini kita panggil dia untuk hujah induktif. Kan? Kau boleh rujuk buku teks. Ayat dia lebih cantik sikit. Tapi saya rasa macam inilah cerita dia. Permis satu umum, kesimpulan dia khusus. Untuk induktif dia sebenarnya permis ni biasanya kira 1, 2. Tapi dia boleh banyak. Macam ni banyak ni. P1, P2, P3, P4. Banyak permis dia. Kan? Baru jumpa kesimpulannya. Okey? Itu cerita apa? Induktif dengan diduktif. Cuma yang kalau senang nak cam macam ni lah. Benda ni adalah induktif. Buat formula. Okey? Tengok pergi sebelah. Nombor 10, 11, 11. Wow. Okey, Bat. Macam ni lah soalan exam. Soalan SPM baru ni pun menangis tengok soalan ni. Rajah di bawah menunjukkan susunan silinder yang sama saiz dalam petak mengikut nombor pola 3, 5, 7, 9. Kan? Okey. Bina satu kesimpulan. Induktif dia bagi induktif senanglah cerita. Kita kena buat apa ni? Kena buat formula. Induktif kena buat formula bagi pola bilangan silinder di atas. Formula kita yang ini adalah untuk N kita dulu. N yang pertama, N yang kedua. Betul siapa ada baca janjang. N yang ketiga, N yang keempat. Nombor yang ni bilangan dia 3, 5, 7, 9. Apa kesimpulan kita? Kesimpulan kita dia tambah 2. Dia tambah 2, betul tak? Dia tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Dia tambah 2. Cuma cerita dia nak mula macam mana formula ni, nak buat macam mana formula dia. Kan? Formula dia kena fikir ni. Okey? Jadi kalau N1, kan? Yang ini apa cerita nak edit 3? Paling senang kita buat edit 3, jangan buat 3N. Kalau 3N, sini akan jadi apa? 6. Lain cerita dia. Sebab tu kamu tengok cara disusun nampak? Tengok. Nampak dia susun. Dia pair, dia ada pair single. Ini. Ada pair, ada pair, ada pair, ada pair single. Maksudnya apa? 2N campur 1. 2N campur 1. Ni N dia 2. 2 campur 1. 3. 2 kali 3 campur 1. 2 kali 4 campur 1. Ini formula kita. 2N campur 1. Jadi kesimpulan kita adalah, inilah jawapan kita 2N campur 1. Nak buat formula je. Nak buat formula. Okey. Sekiranya jejari dan tinggi bagi setiap silinder ialah 14 dan 10 cm masing-masing. Hitung jumlah isi padu. Hitung jumlah isi padu silinder pada petak 8. Sorry. Saya lupa beritahu tadi. Induktif saya tak lengkap. Dia induktif kita kena formula. Koma lupa letak koma. N kena bagi tahu. 1, 2, 3, 4, koma, titik. Nanti terlupa nanti. Kamu buat ni saja. Tak dapat markah penuh, saya pula jenuh. Tak boleh tidur malam. Itu salah. Sekiranya jejari dan tinggi bagi setiap silinder ialah, kita cari. Jumlah isi padu silinder pada petak 8. Pada petak 8 maksudnya apa? N kita sama dengan 8. Bila N kita sama dengan 8, ada berapa silinder? Kita pakai formula kita. 2 kali 8 campur 1. Sama dengan 10. 10 pula. Macam mana aku kira 2 kali 8, 10 kan? 16, 17. 17. Berapa dia punya silinder satu tu? Satu tu formula silinder apa? Pi J kuasa 2T tinggi dia. Kita selesaikan je lah. 17 pi kita dia ada bagi pi tak? Dia tak bagi pi. Kalau tak bagi pi, kita gunakan pi kita dekat kalkulator nanti. Jejari kita
14, tinggi 10. Ambil kalkulator tengok. Pi tu tekan kalkulator, tekan pi je kan. 17 kurungan pi. Darab 14 kuasa 2. Darab 10. 104677. 104677. Tu ke ni? Okey. Sama dengan 104677. 0.87. Itu untuk apa? Petak ke 8. Betul ke? Cuba kamu tekan kalkulator. Saya rasa macam kadang-kadang kalkulator ni saya salah tekan. Jejari dan tinggi. Ni jejari, ni tinggi. Betul, Semua Cikgu. ada. Betul. Betul, Safan? Betul. Betul kan? Dah tekan kalkulator betul-betul. Okey. Kan? Maksudnya suci kira-kira, kita kira je. Macam tu je. Hitungkan jumlah isi padu silinder pada petak 8. Macam tu je. Okey. Cikgu, kalau guna pi je boleh ke? Kalau guna pi saja, saya pun sebab saya rasa kalau ikut saya boleh tahu. Sebab apa? Dia tak bagi tahu nilai pi berapa. Dekat soalan ni dia tak bagi nilai pi. Maksudnya kita kira tak kira pi kan Syafiqah? Kita tak kira pi. 17 darab dengan 14 kuasa 2 darab 10. 33 20 pi macam tu. Sepatutnya boleh. Sebab apa? Dia tak bagi tahu soalan ni, dia tak bagi tahu dengan jelas gunakan pi apa. Kalau soalan tu bagi tahu dengan jelas, gunakan pi 3.142. Kamu kena ikut. Kan? Okey? Nanti kamu cek tengok kan. Tengok nombor 12 kan. Rajah di sebelah menunjukkan 4 semi bulatan yang pertama. Mana ni? Oh ni. Semi bulatan. Oh dia susun terbalik. Pusing. Macam cerita dia kan. Mengikut pola tertentu, jejari semi bulatan yang terbesar ialah 32. Oh ini simple. Maksudnya yang pertama ni jejari dia 32. Kalau kamu tengok kan. Yang kedua ni jejari dia separuh. Separuh daripada yang sebelumnya. Separuh. Yang 32, 16. Dia lepas tu dia separuh. Jadi jejari dia akan jadi separuh. Kan? Hitung dan senaraikan perimeter bagi 4 semi bulatan ini dalam sebutan pi. Dia nak perimeter. Apa formula untuk perimeter semi bulatan? Kita ambil. Okey. Perimeter maksudnya yang ini akan jadi 32, ini pun 32. Okey. Yang ini akan jadi formula kita kalau lilitan 2 pi j. Lilitan. Tapi dia separuh je. Maksudnya pi j. Okey. Jadi berapa kita punya jejari kita 32. 32 pi. Jadi kita punya perimeter adalah jadi 64 campur 32 pi. Macam tu. Kan? Jadi kalau kita faktor 64 dengan 32 ni, kita boleh faktor ni. Kita akan dapat sifir berapa? 32 dia faktor. 2 tambah pi. Gitu. Kita boleh faktor. Kan? Kalau tak nak faktor sebab dia kata hitung dan senaraikan perimeter. Jadi kita senaraikan untuk apa? 4 semi bulatan ni. Yang pertama, ini senanglah cerita dia. Yang mula-mula kita ambil adalah
jejari dia 32. Oh, yang ni lagi senang. Sebab yang ni 32 dia sah-sah dia punya jejari. Jadi akan jadi 32, 2 campur pi. Jadi yang kedua akan jadi 16. 2 campur pi. Kita dah dapat pola dia dah. Lepas 16 dia akan jadi 8, 2 campur pi. Dan yang kecil ni dah 8. Lagi 2 akan jadi 4, 2 campur pi. Ini senang cerita dia. Kita bina satu lagi formula. Okey. Berdasarkan dapatan daripada A, tunjukkan pola perimeter bagi 4 semibulatan ini adalah wow. Oh, dia bagi formula dia. Kan? Jadi kita tengok, kita tahu nombor kita 32, 16, 8, 4. Okey. Cuma bila nak buat formula, kita kena mula dengan N. Itu yang penting. Mula dengan N. Contoh kalau macam ni, kita buat N sama dengan 1, 2, 3, 4. Jadi, manakala nombor kita adalah start dengan 32. Kan? Ni pi campur 2. Ni dah senang lah. Pi campur 2. Lepas tu kita punya seterusnya ada 16. Pi campur 2. Lepas tu 8 pi campur 2 dan dot dot dot. Kita nak buktikan dia, kita tunjukkan supaya dapat macam tu. Kan? Okey. Jadi macam mana kita nak buktikan? Kat sini 2 kuasa 6 tolak N. 6 tolak N. Sekejap. Kalau N dia 1, 32 betul dia buat. Tapi kenapa dia pakai 2 kuasa 6 tolak N? Dia suruh tunjukkan je. Kalau tunjukkan je maksudnya kita ikut je lah. Okay, tengok. Contoh yang ini adalah 2 kuasa 6 tolak 1. 2 kuasa 6 tolak 2. 2 kuasa 6 tolak 3. Betul lah. Dia suruh tunjukkan saja. Jadi kita boleh follow macam ni. Ini adalah 2 kuasa 5. 2 kuasa 4. 2 kuasa 3 dan seterusnya. Ini dia suruh buktikan je. Kita buktikan macam ni je. Follow. Isi nombor. Kan? Okay. Cuma yang C ni penting. Yang C ni hitung perimeter dalam CM bagi semibulatan yang ke-8. Jadi kita kena pakai formula yang diberikan ni. Macam tu. Kan? Apa formula diberikan? 2, 6 tolak 8. Jadi pi campur 2. Dapatlah kita punya perimeter bagi semibulatan yang ke-8. Jadi 2 kuasa negatif 2. Pi campur 2. Sini akan dapat 1/4. Pi campur 2. Ini jawapan untuk apa? Perimeter semibulatan yang ke-8. Okey. Cuma kadang-kadang soalan ni kena ada pengalaman buat jugalah kan. Jadi macam nak buktikan ni kadang-kadang sangkut juga. Macam mana? Kalau biasanya saya nampak banyakkan soalan, kalau dia suruh buktikan, kita ganti nombor je, mengesahkan bahawa formula yang dia bagi tu benar kepada nilai yang kita dapat. Kan? Okey. Okey. Boleh kan? Dah habis ke? Oh, dah habis dah cerita kan? Untuk topik penakkulan logik kan? Cuma yang saya nak tekan lagi sekali kamu untuk topik ni biasanya dia start pening sikit cerita dia pasal hujah tadi. Kan? Hujah yang pertama. Kan? Hujah cerita pasal apa? Nak sahkan tadi. Yang kedua tadi, sebelum tu apa? I tu. Implikasi. IASK. Ingat lagi IASK. Implikasi akas
song sang kontrapositif. Kan? Implikasi apa? Jika P maka Q. Akas? Jika terbalikkan Q maka P. Okey, songsangan. Jika nafikan bukan Q maka bukan P. Kontrapositif, terbalikkan yang ni. Jika bukan P maka bukan Q, dan atas dengan bawah mesti geng. Betul. PQ. Cantik. Itu cerita dia. Okey, untuk sahkan hujah ada 3 jenis hujah. Semua A adalah B. Kan? Betul apa? C adalah A, C adalah B. Itu untuk cerita semualah. Kemudian jika P maka Q, bawah tu P dulu. P adalah benar, maksudnya ayat dia adalah benar. Benar, Q adalah benar. Kesimpulan dia Q adalah benar. Kalau P adalah palsu, Q adalah palsu juga cerita dia. Kan? Okey. Cuma kalau dia nafikan, jika bukan P maka bukan P pula. Jika P maka Q, sorry. Kalau bawah dia bukan P, dia kena bukan Q dulu baru bukan P. Yang ni yang confuse sikit kan cerita dia. Nak nota saya ni? Boleh. Okey. Nanti saya snap bagi. Okey. Mana dia ni? Boleh Okey. Jadi untuk hari ni insya-Allah ini sebenarnya kelas ganti untuk kamu kan, sebab hari tu saya ada buat majlis jadi tak sempat untuk buat kelas itu kan. Okey. Dan saya ada fikir juga nak tukar kelas kamu hari Sabtu tu, bisa tak dapat. Tak dapat tarikh hari yang okey. Yang okey hari ni. Hari Isnin saya okey ni. Tengok nanti macam mana kan. Sebab apa? Dia dah setkan untuk kelas yang bersemuka. Semua subjek ada fizik, kimia, bio, semua dah ada. Akaun apa, dah ada siap. Dia kacau kat situ. Kan? Sebab tempat saya ni baru buka, jadi saya punya kelas tak banyak. Bila kelas tak banyak, ada bilik saya ni kadang-kadang boleh convert jadi studio. Kadang-kadang convert jadi kelas. Kan? InsyaAllah bulan depan saya akan cuba tambah kelas sikit. Benda tu boleh jadi jadual kita boleh berubah dengan lebih fleksibel lagi. Kan? Dan untuk kelas online macam biasa saya tetap akan teruskan, jangan risau, walaupun kelas muka tak ada. Okay? Cuma kadang-kadang mula-mula saya nak try dulu sekali, maksudnya kelas bersemuka dengan online serentak dijalankan. Kan? Saya ajar yang bersemuka, online pun sama, boleh tanya soalan semua macam mana, try. Kalau tak boleh kita pisahkan kemudian. Okay? Jadi insyaAllah kita jumpa lagi untuk form 4 kelas tambahan. Saya sebenarnya yang bagi jadual tu saya dah lupa hari apa. Tengok. Hari Rabu dengan Khamis kot, saya pun tak ingat. Tengok kan? Okay. Untuk form 5 boleh masuk form 4. Untuk form 4 nak masuk form 5 pun tak apa. Kan? Kalau kamu tengok. Untuk soalan untuk form 5 punya, esok kelas tambahan dia adalah buat revisi form 4. Jadi budak form 4 boleh masuk. Tak ada masalah, terbuka. Kan? Free. Okay? Kalau nak ajak kawan-kawan pun tak ada masalah. Ajaklah siapa-siapa. Saya buat benda ni percuma saja untuk kelas tambahan. Okay, jadi kita jumpa lagi insyaAllah. Yang masuk esok. Kemudian. Hari kemudian. Okay. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada salah dan silap, saya minta maaf ya. Okay.